KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan baik dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Pastikan buku teks, buku tulis dan pensel telah berada bersama kamu. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan video yang telah cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, berdasarkan video tadi, pernahkah kamu terfikir bagaimana nelayan pada zaman dahulu keluar menangkap ikan pada waktu malam yang gelap? Sedangkan pada masa itu, kita tidak mempunyai peralatan canggih seperti Global Positioning System (GPS) untuk menentukan arah perjalanan di lautan. Ya, mereka berpandukan bintang di langit. Untuk tajuk kali ini, kita akan membincangkan tentang maksud buruj, mengenali 4 buruj utama dan menyatakan apakah kegunaan buruj. Cuba kamu perhatikan ke arah langit pada waktu malam. Bintang-bintang akan kelihatan dengan jelas pada waktu malam. Tidak berawan dan semasa bulan tidak kelihatan. Sebenarnya terdapat berjuta-juta bintang di angkasa. Namun, hanya dapat dilihat sebahagiannya sahaja. Apabila gugusan bintang tertentu disambungkan dengan garisan, maka corak tertentu akan terbentuk. Jadi, maksud buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak di langit pada waktu malam. Jelas murid-murid? Murid-murid, apakah alat yang digunakan untuk melihat bintang di langit? Bagus. Kita gunakan teleskop untuk mencerap bintang di langit. Di negara kita, salah satu organisasi yang terlibat ialah Observatory Negara Langkawi (ONL) yang merupakan sebuah pusat penyelidikan astronomi dan dilengkapi dengan sistem teleskop robotik. Untuk pengetahuan murid-murid semua, Kesatuan Astronomi Antarabangsa IAU telah menetapkan terdapat 88 buruj di langit pada waktu malam. Namun begitu, terdapat 4 buruj yang mudah dilihat. Buruj kelihatan seperti bintang yang membentuk corak yang menarik di langit pada waktu malam. Tetapi sebenarnya, corak-corak ini terbentuk apabila kita melihatnya dari bumi. Secara semula jadinya, corak tersebut tidak wujud di ruang angkasa. Cuba kamu perhatikan langit pada waktu malam.
Apakah corak buruj yang mudah dilihat? Antara buruj-buruj di langit, terdapat 4 buruj yang mudah dilihat. Buruj belantik, buruj pari, buruj Scorpio dan buruj bidu. Jom kita kenali buruj-buruj ini dengan lebih dekat. Kedudukan Malaysia yang terletak di garisan khatulistiwa membolehkan kita melihat buruj-buruj di kedua-dua hemisfera utara dan hemisfera selatan. Apakah corak buruj yang kamu tahu? Baiklah murid-murid, buruj pertama yang akan kita bincangkan ialah buruj belantik. Buruj belantik ialah salah satu buruj yang paling menonjol di langit pada waktu malam. Buruj belantik merupakan buruj yang paling besar. Belantik membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan memegang pedang. Buruj belantik menunjukkan arah utara dan akan muncul di antara bulan Disember sehingga Februari di antara jam 8 malam hingga 10 malam. Buruj belantik muncul di langit pada waktu malam di hemisfera utara dan selatan. Umat Islam di Asia Tenggara menggunakan buruj belantik untuk menunjukkan arah kiblat. Buruj yang kedua ialah buruj pari. Ia terdiri daripada gugusan 4 bintang yang tersusun berbentuk seperti layang-layang atau palang. Buruj pari ialah buruj yang paling kecil dan senang untuk dikenal pasti di langit pada waktu malam. Buruj pari muncul di antara bulan April sehingga bulan Jun. Buruj pari akan kelihatan di sebelah hemisfera selatan. Ia menunjukkan arah selatan. Buruj yang ketiga ialah buruj Scorpio. Buruj Scorpio merupakan gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. Buruj Scorpio akan muncul di langit pada waktu malam di hemisfera selatan. Buruj Scorpio akan muncul pada bulan Jun sehingga Ogos sekitar jam 8 malam sehingga 10 malam. Buruj Scorpio merupakan petunjuk musim menuai di hemisfera utara. Buruj yang keempat ialah buruj biduk. Buruj biduk terdiri daripada gugusan 7 bintang yang membentuk corak seperti gayung atau berbentuk seperti senduk dengan tangkainya. Buruj biduk sebenarnya merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar iaitu Ursa Major yang bercorak seperti seekor beruang yang besar. Buruj biduk akan muncul di langit di sebelah hemisfera utara. Buruj biduk dapat dilihat di antara bulan April sehingga bulan Jun sekitar jam 8 malam sehingga 10 malam. Buruj biduk menunjukkan arah utara dan musim menanam di hemisfera utara. Baiklah murid-murid, apakah kepentingan dan kegunaan buruj? Kita boleh pecahkan kepada 2 kegunaan utama buruj kepada manusia iaitu sebagai petunjuk arah dan petunjuk musim. Sebelum terciptanya kompas dan kalender, manusia berpandukan buruj-buruj di langit sebagai petunjuk arah. Arah yang ditunjukkan oleh buruj pari ialah arah selatan, manakala arah yang ditunjukkan oleh buruj belantik adalah arah utara. Bagi umat Islam di rantau Asia Tenggara yang hendak bersolat, mereka melihat
buruj berlantik sebagai petunjuk arah kiblat. Pada zaman dahulu, petani di kawasan yang mengalami 4 musim yang berbeza bergantung kepada buruj sebagai petunjuk musim bagi meramal dan merancang masa yang sesuai untuk menanam dan menuai. Musim menanam biasanya ditentukan apabila kemunculan buruj bidur. Manakala kemunculan buruj Scorpio di langit adalah menunjukkan tibanya musim menuai. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada soalan yang selalu ditanya untuk tajuk buruj. Soalan pertama. Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa lepas. Tetapi, bintang akan berkelipan jika kita melihatnya dari bumi. Mengapa? Jawapannya ialah bintang akan kelihatan berkelip apabila kita melihatnya dari bumi kerana cahaya bintang perlu menembusi lapisan atmosfera bumi yang tebal dan akan mengalami pembiasan yang berulang-ulang sepanjang lintasannya sebelum sampai ke mata kita. Soalan kedua. Mengapa buruj yang dilihat pada jam 8 malam berbeza daripada buruj yang dilihat pada jam 3 pagi? Jawapannya ialah buruj yang dilihat pada waktu malam berbeza daripada buruj yang dilihat pada jam 3 pagi kerana bumi berputar pada paksinya. Soalan ketiga, adakah buruj dapat dilihat pada satu malam? Jawapannya ialah semua buruj tidak dapat dilihat pada satu masa atau satu malam kerana bumi berputar pada paksinya dan bumi beredar mengelilingi matahari. Dan soalan terakhir, bolehkah kita melihat buruj pada waktu siang? Mengapa? Jawapannya ialah buruj tidak dapat dilihat pada waktu siang kerana cahaya matahari sangat terang. Dapatkah kamu menyalin semua jawapan tadi? Cikgu harap kamu dapat lakukan sesuatu kerana tajuk ini sangat senang dan menyeronokkan. Baiklah, mari sama-sama kita lihat kembali ringkasan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Hari ini, kita telah mempelajari tajuk buruj. Maksud buruj, 4 jenis buruj yang utama dan kegunaan buruj. Bagi meningkatkan lagi kefahaman kamu boleh membina buku scrap atau membuat bentuk buruj menggunakan bahan terbuang dan boleh dilekatkan di dalam bilik tidur kamu. Kamu boleh membuat rujukan melalui pautan Google atau YouTube. Selamat mencuba. Akhir kata, cikgu doakan semoga murid-murid sekalian berjaya dalam pelajaran dan apa jua bidang yang kamu minati. Ingat, senang kan sains?